Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat ya. InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita secara PDPR. Hari ini cikgu akan mengajar sains tahun 1 dan membuat ulang kaji bersama-sama murid dalam tajuk pentingnya keperluan asas dan mari menjawab latihan dalam tajuk kecil kepentingan keperluan asas dan haiwan pilihan saya. Diharap semua murid-murid sudah pun bersedia dengan buku teks dan juga buku aktiviti sains tahun 1. Sudah bersedia? Mari kita mulakan. Baiklah murid-murid. Okey, di sini kamu semua dapat lihat. Tajuknya adalah keperluan asas benda hidup. Tajuk ini kita sudah pun belajar pada minggu lepas ya. Hanya ulang kaji saja ya hari ini. Sebelum itu cikgu nak tanya kepada murid-murid, ingat lagi tidak? Apakah itu benda hidup? Ingat lagi? Ya, benda hidup terdiri dari manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Manusia, tumbuhan dan juga haiwan memerlukan makanan, air, udara. Ya. Seterusnya, manusia dan juga haiwan juga memerlukan tempat perlindungan. Tempat perlindungan ini diperlukan bagi tujuan apa? Bagi tujuan melindungi diri daripada hujan, panas dan juga bahaya. Boleh faham semua? Boleh ingat lagi? Bagus. Seterusnya. Murid-murid, bolehlah buka buku teks muka surat 27 hingga 28. Di sini cikgu paparkan. Di sini pentingnya keperluan asas. Mengapakah makanan penting kepada manusia dan haiwan? Kenapa ya penting ya murid-murid? Ya, makanan sangat penting kerana ia memberikan tenaga. Lihat di sini. Sekiranya kita tidak makan, badan kita akan letih. Ya, kita tidak boleh membuat apa-apa aktiviti. Apabila kita sudah mendapat makanan, badan kita akan bertenaga semula. Seterusnya kita bolehlah mengangkat barang ya. Boleh melakukan aktiviti-aktiviti seharian kerana kita sudah pun mendapat tenaga daripada makanan. Lihat di sini. Makanan memberi saya tenaga untuk mengangkat barang. Ingat ya murid-murid? Itu sebab pentingnya makanan. Seterusnya, makanan untuk membesar. Di sini, murid-murid bolehlah lihat. Ya. Dulu kita di usia kecil, masih lagi baby, kita juga mendapatkan makanan ya daripada ibu kita, mendapat susu yang secukupnya daripada ibu kita ya, daripada ayah dan ibu. Ya. Seterusnya, kita badan kita pun dah bertukar saiz, dah menjadi besar sikit kerana kita mendapat makanan yang secukupnya. Seterusnya nanti apabila usia kamu dah meningkat lagi, badan kamu bertukar saiz lagi dan menjadi besar. Ya, sebab apa? Kita mendapatkan makanan yang cukup. Ya, makanan manusia terdiri daripada apa? Karbohidrat. Ya, contohnya nasi, roti. Ya, selain daripada itu, protein ya seperti ikan, daging, telur. Selain daripada itu juga vitamin, buah-buahan, sayur-sayuran dan juga makanan-makanan yang berkhasiat memberikan tumbuhan yang baik untuk tubuh badan kita. Seterusnya, kamu boleh lihat haiwan ini ya, seekor kuda. Dia pun pada usia dia kecil, dia pun mendapatkan makanan ya, makanan kuda apa? Rumput. Ya, apabila didapat makanan yang baik, mendapat makanan yang secukupnya, badan dia akan membesar. Seterusnya pada usia yang meningkat, badan dia akan menjadi lebih kuat, ya, lebih besar lagi.
Kerana apa? Kerana dia mendapat makanan yang secukupnya. Okey, di sini kamu boleh lihat makanan juga membolehkan manusia dan haiwan membesar. Jadi kamu boleh ingat balik ya. Kenapa makanan sangat penting? Kerana makanan memberikan kita tenaga dan juga untuk membesar. Okay, selain daripada itu, sumber asas bagi kehidupan adalah air, ya, dan juga udara. Ya, ini adalah sangat penting. Okey, kamu boleh lihat di sini ya. Seekor kuda itu, ya, walaupun ada sedikit air, tapi dia kata mujurlah masih ada air. Kerana air merupakan sumber yang sangat penting, ya, bagi kehidupan, ya. Apabila air tiada, kering kontang, ya. Lihat di sini, ya. Apa yang akan berlaku pada haiwan ini? Ya, haiwan ini akan mati kerana kehabisan air. Begitu juga dengan manusia. Kita perlukan air. Kalau tidak, kita pun akan mati kerana kehabisan air, ya. Seterusnya, sumber asas kehidupan adalah udara. Udara yang terdapat di persekitaran kita. Siapa yang cipta udara dan juga air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena bersyukur, ya. Okey, seterusnya di sini kamu lihat manusia ni, dia masuk ke dalam air. Dia kata, lemaslah saya. Kenapa dia kata lemas? Kerana dia tidak mendapat oksigen yang secukupnya. Kerana manusia tidak boleh bernafas di dalam air. Yang boleh bernafas di dalam air adalah hidupan laut, ya, seperti ikan. Kerana ikan menggunakan insangnya untuk bernafas. Manakala manusia menggunakan paru-paru tidak sesuai bernafas di dalam air. Nasib baik ada orang bantu dia. Dia bawa tong gas oksigen ni lah untuk dia bernafas dengan baik. Jadi dia kata, terima kasih, saya boleh bernafas semula. Okey, selain daripada itu, tempat perlindungan juga diperlukan bagi haiwan dan juga manusia. Ya, lihat di sini. Burung ini membuat sarangnya di atas pokok yang sangat tinggi. Kerana apa dia membuat sarangnya tinggi? Supaya apa? Supaya dia dapat berlindung daripada bahaya. Okey, awak boleh lihat ya di sini seekor kucing, dia tak mencapai sarang burung itu. Dia nak makan burung itu, ya, dia nak apa lagi, telur-telur dalam sarang tu. Jadi apabila sarang burung itu di tempat yang tinggi, kucing ni tidak boleh ambil. Jadi tempat perlindungan sangat penting, ya. Kerana dia berlindung daripada bahaya hujan dan juga panas. Begitu juga dengan manusia. Tempat perlindungan bagi manusia adalah di dalam rumah. Itu adalah tempat yang paling selamat, ya, untuk melindungi diri daripada panas, hujan dan juga bahaya. Okey, ingat lagi ya murid-murid semua? Okey, baiklah. Sekarang mari kita ingat semula tajuk-tajuk yang lepas. Mari kita baca. Benda hidup mempunyai keperluan asas iaitu makanan, air dan udara. Manusia dan haiwan perlukan makanan untuk apa? Ya, untuk mendapatkan tenaga. Manusia dan haiwan perlukan air. Untuk apa? Ya, untuk menghilangkan dahaga. Manusia dan haiwan perlukan udara. Untuk apa? Ya, untuk bernafas. Manakala tumbuhan pula dia perlukan makanan untuk apa? Ya, untuk membuat makanannya sendiri. Tumbuhan perlukan air untuk apa? Membuat makanan. Tumbuhan perlukan udara untuk apa? Ya, untuk bernafas dan membuat makanan. Okey, seterusnya, manusia dan haiwan juga memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada cuaca buruk dan bahaya. Faham ya semua murid-murid? Okey, bagus. Seterusnya, okey murid-murid, okey, sila buka buku aktiviti, buka surat 21. Okey, sudah bersedia? Okey, mari kita lihat pada tajuk ini, kepentingan keperluan asas. Jangan lupa buat tarikh pada hari ini. Ya, mesti buat tarikh. Okey, seterusnya kita lihat arahan dia.
tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, di sini kamu lihat pada gambar A. Okey, apa yang sedang dilakukan oleh budak tersebut? Ya, dia sedang makan. Kalau kita makan, tadi kita dah belajar kan makanan memberikan kita apa? Kalau kita makan, kita akan letih ataupun lebih bertenaga. Di sini kamu boleh fikirkan, nanti kamu kena writekan satu jawapan saja. Ya, satu jawapan saja. Okey, seterusnya pergi ke soalan B. Okey, di sini kamu boleh lihat pokok ini disiram, disiram dengan air, ya. Okey, kalau pokok ini mendapat air, apa yang akan berlaku pada pokok tersebut? Pokok ini akan layu ataupun akan subur. Cuba fikirkan. Nanti kamu tandakan right, mana jawapan yang betul, pilih satu jawapan sahaja. Okey, dah dapat dah? Okey, bagus. Seterusnya, pergi ke soalan C. Okey, di sini kamu lihat ada balang yang tertutup rapat. Dalam tu ada seekor lipas. Apakah yang akan berlaku dalam balang tersebut? Lipas tu akan hidup ataupun akan mati? Cuba kamu fikirkan. Kalau dia tertutup rapat, apa yang akan berlaku? Lipas itu hidup ataupun akan mati? Cuba fikirkan. Dia dapat udara ke tidak? Ya. Okey, boleh faham ya semua murid-murid? Okey, bagus. Seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti muka surat 22. Okey, murid-murid sudah bersedia? Okey, bagus. Kita lihat pada tajuk haiwan bagi soalan ini, haiwan pilihan saya. Okey, sudah bersedia? Okey, sebelum itu murid-murid dikendaki tuliskan tarikh dahulu ya. Tuliskan tarikh. Terusnya kita lihat pada arahan. Tampal satu gambar haiwan yang kamu peroleh daripada internet atau majalah atau surat khabar. Kemudian isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Sekiranya kamu ada komputer atau internet di rumah, kamu boleh minta bantuan daripada ibu atau ayah cari gambar yang sesuai di Google. Okey. Lepas tu kamu boleh print, lepas tu kamu boleh tampal lah di sini. Ataupun kamu boleh cari majalah lah kalau kamu tak ada internet di rumah. Majalah ya, ataupun buku-buku yang tidak guna. Carilah gambar-gambar haiwan yang kamu suka. Nanti gunting dan tampalkan di sini. Lepas tu tuliskan ini seekor apa. Ya. Okey, macam cikgu. Okey, contoh cikgu tampalkan gambar seekor kucing. Okey ya. Jadi nanti kamu tuliskan ini seekor kucing. Kucing, kucing. Okey. Sebab apa? Sebab apa kucing ni? Sebab ini berkaitan dengan tajuk soalan ini adalah haiwan pilihan saya. Okey, sekarang kita lihat. Okey, tadi soalan tadi dia minta isi tempat kosong dengan jawapan yang betul kan? Okey. Dekat bawah ni, kotak-kotak yang kosong ni, nampak tak? Kotak-kotak yang kosong. Kamu kena letakkan jawapan-jawapan yang ada di atas. Kita lihat jawapan-jawapan yang diberikan dahulu. Bernafas, air, makanan, bergerak, membesar, membiak, udara, tempat perlindungan. Okey. Seterusnya kita lihat di sini apa yang dikehendaki. Okey, di sini dia kata haiwan ialah benda hidup kerana kita tahu haiwan ni benda hidup kan. Jadi kan kita dah belajar benda hidup terdiri daripada tumbuhan, manusia dan haiwan. Haiwan adalah benda hidup. Jadi benda hidup ni dia perlukan apa? Okey, yang pertama memerlukan ada kotak kosong ni kamu perlu lengkapkan. Dan satu lagi di sini. Apa yang sesuai? Jawapannya ada di atas. Mana yang lebih kurang ada huruf-huruf dia di situ, kamu cuba letakkan di sini. Dah dapat dah? Senang je kan? Dia perlukan apa? Tadi kita baru belajar. Okey, dah dapat?
Okey, bagus. Mari kita lihat apakah jawapannya. Ya, memerlukan air, makanan. Nanti kamu tuliskan di sini air dan makanan. Okey. Seterusnya pergi ke nombor 2. Okey, nombor 2, B. Akhirnya S. Haiwan. Perlukan apa lagi? Cuba kamu lihat jawapan di atas. Mana huruf B dan akhirnya S? Dah dapat dah? Okey. Mari kita lihat jawapan dia. Ya, bernafas. Okey, jadi perkataan bernafas nanti kamu letakkan di dalam kotak ini. Okey, seterusnya pergi ke nombor 3. M. Lepas tu akhirnya K. M akhirnya K. Cuba kita lihat manakah jawapan yang sesuai. Selain daripada haiwan, memerlukan air, makanan, bernafas, lagi dia? Apa dia? Haiwan juga boleh apa? Dah dapat dah jawapan dia? Okey, mari kita lihat. Ya, membiak. Maksudnya dia boleh melahirkan anak-anaknya ya. Dia boleh membiak ya, macam manusia ya, membiak. Barulah kita ada keturunan kita kan. Okey, adik-adik kita ramai membiak ya. Okey, seterusnya manusia membiak, haiwan membiak, tumbuhan pun membiak. Okey, seterusnya nombor 4. Nombor 4, haiwan juga boleh apa? B akhirnya K. Mana di sini jawapannya yang sesuai? Dah dapat dah? Okey, bagus. Okey, sekarang mari kita lihat apakah jawapan dia. Ya, bergerak. Haiwan juga boleh bergerak. Macam kucing, dia boleh berlari sana, berlari sini, melompat sana, melompat sini. Macam kita lah, bergerak. Ya. Okey, seterusnya nombor 5. Okey, selain daripada itu, haiwan juga boleh M, B, S, A. Apa yang ada lagi perkataan di situ? Kita lihat mana yang sesuai. Dah dapat dah? Okey, bagus. Mari kita lihat jawapan dia. Membesar. Ya, betul tu. Membesar. Haiwan juga boleh membesar. Bagaimana dia boleh membesar? Dengan makanan. Tadi kita dah belajar kan? Okey, seterusnya pergi ke nombor 6. Di sini keperluan pula. Keperluan asas haiwan ini ialah nombor 6. Huruf apa yang di hadapan kita nak tahu dan akhirnya N. Okey, nampak dah? Okey, bagus. Mari kita lihat jawapan dia. Ya, makanan. Nanti kamu letakkan di tempat kosong ni. Okey, seterusnya kita pergi nombor 7. Ada 3 kotak saja. Di sebelah pun tadi ada jawapan yang sama. Keperluan asas haiwan adalah apa dia? Cuba kita lihat di situ. Mana yang sesuai? Dah dapat dah? Ya. Bagus. Air. Keperluan asas bagi haiwan selain daripada makanan, air. Seterusnya nombor 8. Huruf U di situ. Dan akhirnya A. Apakah jawapan yang sesuai? Dah dapat dah? Bagus. Okey, mari kita lihat apakah jawapannya. Ya, udara. Manusia, haiwan, tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Dan akhir sekali. Okey, nombor 9. Nombor 9 di situ. Kita lihat huruf T. Okey, lepas tu ada 2 perkataan yang perlu kamu selesaikan. Satu lagi P, akhirnya N. Perkataan dia panjang di situ. Kamu dah dapat agak dah? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Ya, tempat perlindungan. Okey, bagus ya. Kamu sudah pun dapat ke-9 jawapan sebentar tadi. Okey, alhamdulillah. Setakat ini dahululah ya pembelajaran kita pada hari ini.
Ya, cikgu harap murid-murid dapat menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey ya. Terima kasih kepada semua dan juga murid-murid yang telah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ianya memberi manfaat. Dan cikgu nak ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.